Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Tiupan Trompet yang Terakhir Itu. Ayat pembukaan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 52 yang berbunyi, "Di dalam sesaat, di dalam sekelip mata, pada bunyi sangkakala yang terakhir, kerana sangkakala akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah." Haleluya. Saudara-saudari, seseorang pernah bertanya kepada saya, apakah itu bunyi trompet yang terakhir? Adakah ia akan ditiup selepas ketujuh-tujuh terompet ditiup dalam kitab Wahyu? Tidak, ia adalah sebuah terompet yang berbeza. Dan untuk memahaminya, ia memerlukan analisis kontekstual. Apabila kamu membaca beberapa ayat yang sebelumnya dalam bab 15 tersebut, kamu dapat memerhatikan suatu konsistensi mengenai dua perkara yang berbeza dalam percakapan Paulus. Di dalam beberapa ayat, dia menulis tentang rohani dan kedagingan, syurgawi dan duniawi. Dia juga menggunakan istilah yang pertama dan terakhir, dan kemudian yang pertama dan yang kedua. Demikian pula telah tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama adalah dari bumi yang berasal dari tanah. Manusia kedua ialah Tuhan dari syurga. Baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45 hingga 47. Dalam konteks ini, Paulus menganggap yang terakhir itu bermaksud yang kedua. Jadi, jika kita membaca ayat pembukaan Injil kita mengikut konteks ini, ianya akan berbunyi sedemikian. Di dalam sesaat, di dalam sekelip mata, pada bunyi sangkakala yang kedua. Ini bermakna terdapat dua terompet, bukan satu seperti yang disangka oleh ramai orang. Saudara-saudari, ayat Injil itu dalam Alkitab terjemahan The Amplified Version meneguhkan hal ini. Di dalam sesaat, di dalam sekelip mata, pada bunyi sangkakala terakhir. Kerana sebuah sangkakala akan berbunyi dan orang akan mati dalam Kristus, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ramai orang salah faham kerana mereka menyangka bahawa dia bercakap tentang terompet yang sama. Mengapa hal ini sangat penting? Dalam Perjanjian Lama, Alkitab memberitahu kita tentang dua terompet yang penting. Terompet pertama dibunyikan apabila Tuhan menampakkan dirinya. Dan terompet yang kedua dibunyikan untuk perhimpunan. Bunyi terompet yang pertama adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, manakala bunyi terompet yang kedua adalah untuk mengumpulkan orang untuk berhimpun. Ketika terompet yang pertama dibunyikan pada hari pengangkatan, Tuhan Yesus akan turun dari syurga dan orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dibinasakan. Haleluya, begitu indah. Terompet yang kedua dan yang terakhir adalah terompet yang akan mengumpulkan kita semua yang masih hidup di bumi.
apabila terompet itu dibunyikan, kita akan diubah dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Bersiap sedialah untuk kepulangan guru yang tidak lama lagi. Haleluya. Tabahkanlah dirimu untuk penginjilan yang lebih besar supaya kita dapat menjangkau lebih ramai orang dan mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa pada masa terompet yang terakhir dibunyikan. Bayangkan betapa gemilangnya pertemuan itu nanti. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kebolehan dan ketangkasan luar biasa yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil dan memimpin orang ramai kepada keselamatan di seluruh dunia. Kami berjalan dalam terang firman-Mu hari ini dan di atas segala-galanya. Kami mau membangunkan penguasaan dan pemerintahan kerajaan-Mu di bumi dan di dalam hati manusia. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Keluaran 19 ayat 16 hingga 18, Yoel 2 ayat 15 hingga 16 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.